Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Jumaat, selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton setia WHI? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan apa jua yang anda sedang lakukan, kami berharap ianya berjalan dengan lancar. Betul tu Sugi, kita kembali pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Kami doakan kelancaran untuk anda semua dan hari ini mungkin hari terakhir untuk minggu ini untuk kita bekerja, tetapi ada juga negeri-negeri yang telah pun mula berhujung minggu. Selamat berhujung minggu kita harapkan, dan apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita rencanakan Sugi, kita kena terus syakna mengenai perkembangan cuaca. Ya, sangat-sangat panas beberapa hari yang lepas. Saya yang duduk dalam rumah pun saya rasa macam kenapa panas sangat? Apakah perbezaan cuaca ini? Tetapi saya rasa kita semua dah biasa dengan ketidaktentuan cuaca di negara kita Malaysia. Kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang panas sangat kan. Jadi apa pun kami harapkan anda bolehlah bersedia dengan perubahan cuaca hari ini dan hari-hari yang akan datang. Betul, pastikan kita dapat cecair dalam badan secukupnya, minum air secukupnya, dan juga kalau ada anak-anak kecil tu kita remind, kita ingatkan mereka untuk minum air. Okey, baik. Dan kita nak ke perkongsian seterusnya. Kita nak tarik perhatian anda semua mengenai Pediasure Grow to Great musim ketiga, yang mana pada minggu lalu sesi latihan bola sepak bersama barisan jurulatih mencungkil bakat mereka dalam kemahiran dan juga teknik bermain bola sepak secara profesional, dan ada di antara mereka yang berdepan dengan konflik dan juga mencabar keupayaan mereka, Sugi. Mampukah mereka berdepan dengan cabaran yang seterusnya pada minggu ini? Pediasure Grow to Great musim ketiga Ebert membawakan program pendidikan hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya Kelab Bola Sepak Real Madrid. Jadi saksikan Ahad ini 7.30 malam hanya di TV3. Itu dia adik-adik kita, bukan main lincah lagi atas padang kan kita tengok mereka ini. Okey, baik, seperti biasa hari ini hari Jumaat kita kembali dengan hikayat perkahwinan dan hari ini saya kira hari Jumaat sesuai kita bincangkan topik mengenai rezeki dalam rumah tangga. Sugi, kalau kita bercakap tentang rezeki dalam rumah tangga, bukanlah kebendaan semata-mata tetapi dari sudut pasangan yang baik juga satu rezeki, rezeki zuriat juga satu rezeki, adanya ipar dua dan juga mertua yang baik juga satu rezeki. Banyak konteksnya bila bercakap mengenai rezeki. Saya ada juga rakan-rakan yang mungkin selepas mereka kahwin, mereka berkata yang saya rasa my luck baru sahaja datang kepada saya. Bermula selepas saya berkahwin. Mungkin pasangan saya adalah yang membawakan saya rezeki-rezeki ini sebab bisnes semakin baik, hidup pun semakin tenang. Itu mungkin perspektif mereka, dan kami juga ingin dengarkan perspektif anda. Bagaimana selepas dah berkahwin ni, adakah rezeki anda semakin bertambah dan bagaimana anda melihatnya? Apakah antara aspek-aspek yang anda kategorikan sebagai rezeki rumah tangga? Betul. Dan sebarang perkongsian atau apa sahaja yang anda nak ceritakan, terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Tubuh ini menatap sepi tanpa kau di sisi. Harus engkau pergi, tinggalku sendiri. Jangan tinggalkanku jiwa. Aku tak mampu menafsir rindu ini. Dalam kalbu hanya berbisik kata cinta yang terindah kini pudar. Cinta takkan mati
penuh penghayatan lagu Derita Jiwa dari Azam Shah. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, baik, ini adalah single terbaru daripada Azam. Mungkin nak ceritakan kepada penonton, peminat-peminat di luar sana mengenai lagu ini. Apa di sebalik kisah lagu ini? Di sebalik kisah lagu ni, okey, first of all saya nak cerita pasal lagu ni dikompos oleh siapa boleh? Boleh. Lagu ni dicipta oleh Harry Perrin dan juga Zifzi, rakan saya sendiri, orang baru dalam industri. Dan lirik oleh saya sendiri, Azam Shah. Dan lagu ini mengisahkan tentang satu pasangan yang ditinggalkan kekasihnya. So sebenarnya saya tulis lirik ni berdasarkan satu kisah. Saya ambil inspirasi lah daripada kisah benar, di mana pasangan yang orang kata dia nak kahwin, dah ready, hall, wedding dah ready 80%. Lepas tu tiba-tiba pasangan dia lari. Tidak. Jadi saya ambil kisah daripada situlah. Jadikan lirik. Baik, berapa lama agaknya pembikinan untuk jadikan lirik tu satu lagu yang cukup indah, penuh dengan penghayatan, penuh dengan makna-makna? Sebenarnya lagu ni saya dah peram lama dah. Maksudnya dah lama siap dah. 1 tahun, hampir lebih 1 tahun dah. Kenapa lama sangat tu kita peram tu? Disebabkan mungkin ada kekurangan dari segi masa dan juga orang kata belum masa yang sesuai untuk saya keluarkan lagu ni lah. Baik. Lepas tu saya rasa inilah the right time untuk keluarkan lagu ni. Inilah waktunya menemui peminat-peminat di luar sana. Sebab saya pun dah lama tak keluarkan single. Jadi ini adalah hasil terbaru lah daripada saya. Baik, dan kalau kita boleh sentuh sedikit mengenai music video di belakang kita ini, apa konsepnya? Macam mana ni? Cerita tentang music video ini. Okey, konsep video ni daripada idea asal daripada saya sendiri. Sebab saya kan mengambil daripada kisah inspirasi dari kisah benar. So ini adalah macam orang kata scene-scene yang ada di dalam wedding hall. So ini ambil gambar kahwin. Jadi ini adalah macam orang kata simbolik kepada apa yang saya nak tunjukkan daripada lirik. Untuk penghilang tu? Yes. Okey. Penerimaan peminat setakat ini bagaimana? Kalau kita tengok dekat YouTube dah 38,000 tontonannya. Sendu tu. Masih sendu. Jangan macam tu. Akan spike lagi tu. Akan spike insya-Allah. Kalau orang minat, yalah, saya harapkan pendengar-pendengar peminat-peminat saya khususnya dapat menerima lagu ni dengan baik, sebab saya pun dah lama tak keluarkan lagu. Jadi ini hasil buah tangan saya yang terbaru dan saya orang kata terlibat secara langsung juga. First time saya menulis untuk lagu sendiri. Jadi saya rasa lagu ni saya sayanglah. Itu. Okey, baik Azam, kalau kita tengok, kalau siapa yang menyaksikan Azam sebenarnya dalam industri nyanyian ini dari 12 tahun, betul? Ya, betul. Dari umur 12 tahun. Idola kecil lagi masa. Dari idola kecil dan sehingga ke hari ini masih lagi percaya pada rezeki dalam bidang nyanyian. Kenapa tu? Apa yang menguatkan semangat Azam sebenarnya? Saya rasa sebab saya dah start pun lama dan saya mempunyai latar belakang orang kata sangat kuat dalam industri muzik lah. Sebab orang kata daripada kecil lagi saya start, ayah saya train saya daripada pukul 5 petang sampai pukul 7 menyanyi kan. Jadi untuk apa saya berhenti, saya tanya diri saya kan. So pernah je ada terdetik untuk saya kata macam that's it lah, cukup lah untuk industri ni. Mungkin orang dah, saya tak relevan lagi dah. Tapi apa yang kuatkan saya adalah family lah. Dan juga semangat saya lah. Dan jalan terus pasti. Jalan terus pasti. Okey, mungkin kepada peminat-peminat di luar sana yang nak tahu apa agaknya perkembangan terkini daripada Azam sendiri, ke mana social media mereka boleh pergi? Alright, boleh follow Azam di Instagram, Azam_Syam, TikTok Azam Syam, dan juga X Azam Syam. Dan kalau nak temui saya secara live, kalau nak jumpa, nak sembang-sembang, hujung minggu ni Azam akan berada di NSK MUA. Baik. Sebab sekarang saya meniaga Aizaz Pistrol. Jadi saya akan berada di booth Aizaz Pistrol. Dan juga hujung bulan nanti saya ada di insya-Allah di Maidin Senawang. Baik. Okey Azam, terima kasih banyak-banyak Azam. Sekejap lagi Azam belum boleh balik lagi. Kita akan ke sana sekejap lagi. Ini adalah rezeki Azam dalam bidang nyanyian, tetapi kita nak tahu juga apa rezeki Azam dalam rumah tangga. Tetapi Azam, sebelum itu jom kita saksikan TikTok ini. Never planned that one day I'd be losing you.
kompilasi TikTok yang sempat kami kumpulkan untuk ataupun compilekan untuk anda sendiri, dan saya sempat juga membaca komen-komen di Facebook. Ramai yang sudah berkongsi pandangan mereka. Ada yang berkata, saya tak ada keluarga mertua, saya bujang. Itu topik untuk lain hari, sama kita boleh bincangkan rezeki hidup kekal, membujang. Ya, hidup membujang. Okey. Tapi hari ini kita bersama dengan 3 orang tetamu di sebelah saya. Sangat-sangat sweet orangnya. Sweet Kismina. Sihat, sweet? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan semalam telah menyambut hari lahirnya. Betul. Dan juga anniversary. Ulang tahun perkahwinan. Happy birthday to you. Okey, dan di sebelahnya kita sekali lagi bersama dengan Azam Syam dan juga Encik Fazli. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, baik, untuk kita membuka topik kita pada hari ini, kita bercakap tentang rezeki rumah tangga kita. Siapa dulu nak angkat tangan? Motivasi dulu. Kita terus bersama dengan Cik Fazli terlebih dahulu. Kalau kita bercakap tentang rumah tangga, rezeki rumah tangga, ramai dalam kalangan orang bujang yang mungkin takut untuk berumah tangga kerana mereka takut tak mampu, mereka takut kepada komitmen. Tetapi rezeki ini kita tak boleh pertikaikan. Rezeki jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Apa yang boleh kita faham tentang rezeki dalam rumah tangga? Bila sebut tentang rezeki ini, kita kena faham macam ni. Makna rezeki yang sebenarnya adalah apa sahaja yang bermanfaat. Sama ada boleh dimakan atau tak boleh dimakan, maka itulah rezeki. Contoh, ada kawan baik, memang tak boleh makan kawan. Boleh kata lain lah. Jangan makan kawan lah kan. Tapi nak ceritanya, ada kawan yang baik, maka dia ada manfaat pada kita, kita ada manfaat pada dia, maka itulah rezeki kawan yang baik. Okey. Kan? Apa lagi? Apa saja, contoh, kita ada Syira kerja sini, dengan rumah jauh tak? Boleh tahan 40 minit. 40 minit. Sama. Sama, lebih kurang Saya lagi dekat lah. So rezeki saya lah kerja kat sini. Jadi tetamu kat sini. Maknanya itulah rezeki. So rezeki boleh jadi daripada rezeki pelbagai bentuk dan apa saja bentuk. Cuma bila kita bincang dalam soal rumah tangga, ramai orang lihat rezeki ni dari segi kewangan, financial. Sebab tu ada orang dia takut nak kahwin. Sebab apa? Dia kata tunggu stabil dulu. Kan, tunggu stabil dulu, dah okey dulu, baru kahwin. Sebab sama-sama stabil. Tapi pada masa nak kahwin tu, tengok pula umur berapa bila stabil. Kadang-kadang dia rasa masa 25 tak stabil lagi, 30 tak stabil lagi, tak boleh lagi, umur 40 tak stabil lagi, 45 baru nak kahwin. Ataupun 50 baru nak kahwin. Baru stabil rasanya. Masa tu orang semua dah nak bercucu dah kan. Lepas tu nak cari jodoh pun bukan senang. Sebab pada saya, bila meningkat usia, nak cari jodoh yang lebih kurang pun bukan senang, satu. Yang kedua, nak adapt tentang perubahan. Daripada hidup seorang kepada hidup berpasangan, bukan mudah. Sebab dia dah biasa. Dah 50-40 tahun dah biasa macam tu kan. Sebab tu pada saya cabaran. Sebab dia, saya tergelak, minta maaf Cik Fazli, sebab saya membaca satu komen semalam di portal mana entah, di Facebook kalau tak silap saya. Ada orang komen, duduk single selama 20 tahun lebih, tiba-tiba dah berkahwin, suaminya bernafas pun salah. Semua salah. Itu tak kira pecik ubat gigi lagi kan. Jadi maknanya itulah rezeki. So rezeki itu sekali maknanya apa saja yang kita dapat manfaat. Jadi soal rezeki bukan sahaja tentang kewangan lah. Sebab itu pada saya rezeki ni dapat jodoh yang baik rezeki. Kadang-kadang kita dah berusaha nak dapat jodoh yang baik. Contoh, ada yang berfahaman, bukan berfahaman, maksud saya dia kata okey, jodoh yang baik ni bila keluarga tentukan. Keluarga temukan jodoh lah. Jadi keluarga perkenalkan dan jodohkan. Sebab keluarga tu baik, maka kita pun baik, maka insya-Allah akan jadi suami isteri yang baik. Saya jumpa kes yang gagal. Walaupun ditemukan oleh keluarga yang baik. Kenapa? Sebab dia ada soalan-soalan lain lagi. Keserasian, pemahaman macam mana nak faham pasangan, kemudian komitmen untuk kekal dalam perkahwinan. Kan? Dan yalah, jadi sebab tu saya kata walaupun kita dah berusaha, bila bukan jodoh kita, tetap bukan rezeki kita. Betul. Saya jumpa kes, teman sekalian, yang wanita ni memang kalau dari segi dia punya sejarah hidup macam-macam lah. Daripada sosial, daripada macam-macam isu. Sampai dia kena kes yang berat-berat lah. Bertemu dengan lelaki yang baik. Sekarang pakai pordah. Sekarang jadi orang yang baik. Lalu tazkirah. Aku pun kena tazkirah. Tak nak ceritanya, maknanya rezeki dia berjumpa dengan orang yang baik menyebabkan dia jadi makin baik. Sebab itu rezeki ni boleh jadi pelbagai bentuk. Bukan hanya kewangan lah. Itu sebagai mukadimah lah. Okey, baik Encik Fazli. Dan daripada Encik Fazli kita ke sweet pula. Okey, memandangkan sweet baru saja menyambut ulang tahun perkahwinannya semalam. Sebenarnya usia perkahwinan Azam pun sama. Lebih kurang lah, tapi tahu saya awalan. Oh, sebaya semua, sebaya. Sebaya. Termasuk sini lah sebaya. Sekali yang bertujuh.
Okey, baik Sweet. Mungkin Sweet boleh kongsikan sebelum nak berkahwin tu, pernah tak Sweet fikirkan mengenai komitmen tadi dan adakah antara faktor yang juga membuatkan Sweet ingin mendirikan rumah tangga adalah Sweet boleh berkongsi rezeki Sweet daripada kita mengambil rezeki orang lain ataupun apa yang boleh kita wujudkan sama-sama. Saya ada rezeki yang saya sendiri boleh kongsikan dengan seseorang. Benda tu sebenarnya memang kena ada dalam sebuah hubungan tu. Maknanya sebelum kahwin dah kenal dengan orang tu, apa kalau tanya Sweet personally lah, apa niat pertama kita nak kahwin? Apa yang kita nak lakukan dengan kita punya pasangan, ke mana arah tuju kita nak pergi dengan dia, itu semua perlu dibincang seawal sebelum perkahwinan. Sebab kalau tanya Sweet, bila tak buat benda tu, itu yang akan nampak susah. Sebab tak ada perbincangan, tak ada plan in the future semua kan. And kalau nak cakap pasal kongsi rezeki ni, ternyata bukan saja daripada sudut pandangan Sweet nak berkongsi dengan suami, tapi daripada sudut pandangan suami terhadap Sweet pun kita boleh nampak. Especially masa zaman tunang. Orang kata tunang itu adalah satu dugaan yang besar. Betul. Jadi kita orang yang nak kahwin muda ni, kita akan rasa macam, aduh, takutnya nak ikat setahun, nak ikat 5 bulan, nak ikat 6 bulan tau. Darah manis ni. Darah manis orang kata. Tapi untuk pengalaman Sweet dengan Adam sendiri, kita orang ikat setahun dan memang nampak rezeki yang mencurah-curah yang tak disangka sampai kita orang boleh buat satu perkahwinan yang orang kata boleh dikongsi dengan orang ramai. Alhamdulillah. Jadi bila lepas perkahwinan tu, memang duduk dengan Adam kan, terfikir, banyak duit kita sebenarnya. Banyak. Kita tak sangka benda tu. Jadi konsep rezeki tu macam Tuan sendiri katakan, memang benda tu tengok apa yang kita nak dalam perkahwinan tu. Kalau kita nak cari duit semata-mata, itu je lah Allah akan bagi. Kalau kita nak cari perhubungan ke arah yang lebih baik, niat sebelum arwah nenek saya meninggal pun dia kata, Adam nak kahwin dengan cucu untuk apa niat dia. So jawapannya, niat aku kerana Allah. Insya-Allah akan dipermudahkan. Jadi niat pertama tu apa dia. Jadi itulah. Saya suka perkongsian daripada Sweet. Itu apa yang diceritakan oleh Sweet. Macam Azam sendiri dari bujang sekarang ke alam perkahwinan, rezeki zuriat buat Azam sendiri. Bagaimana Azam melihat rezeki dalam rumah tangga tu untuk Azam? Pada saya sendiri, saya merasa magicnya rezeki tu selepas daripada kami berkahwin lah. Dia macam datang tawaran rezeki. Lepas tu orang kata biarlah manisnya bercinta selepas kahwin tu pun rezeki juga. Setengah orang dia macam kita bercinta sekarang lah. No, tak. Maknanya kita orang dua tak sama. Beza. Sebab Sweet kenal dengan Adam 5 tahun dulu. 4 tahun baru kita orang tunang dan kahwin. Azam after kan? Yes. Adalah kenal sebelum ni. Tapi kita orang terus ikat macam ikat tunang dan juga terus kahwin. Jadi bercinta selepas kahwin. Tu lebih manis rasanya. Rezeki juga. Okey, baik. Dan Syira, mungkin kita juga boleh bacakan komen-komen penonton. Silakan. Ini daripada Farhan. Katanya, pada pendapat saya, kalau awak nak hidup senang dan selesa seperti orang lain, bersyukur pada Tuhan, rezeki awak dapat. Rezeki besar atau kecil, terima sahaja, jangan tolak. Bersyukur dengan rezeki yang dapat. Rezeki mewah atau murah, terima sahaja, jangan tolak. Maksudnya kita banyakkan bersyukur lah. Saya rasa itu yang Farhan cuba sampaikan. Syirah nak bacakan dan juga daripada Mak Itun katanya, dalam rumah tangga kalau yang baik dalam keluarga, insya-Allah Allah murahkan rezeki tak kira dari apa sudut sekalipun. Bukan duit je, bukan anak sahaja, bukan kesihatan dan dapat suami isteri dan kedua-dua belah keluarga. Insya-Allah. Saya suka perkongsian daripada penonton-penonton. Betul, bagi mereka yang ada zuriat itu adalah rezeki buat mereka, dan bagi mereka yang belum lagi direzekikan zuriat sebenarnya adalah rezeki untuk terus tambah pengalaman manis bersama dengan pasangan masing-masing. Dan kalau boleh saya tujukan soalan seterusnya kepada Encik Fazli sendiri. Betul, rezeki ini datang daripada Tuhan, tetapi kita tak boleh terus melangkah dalam alam rumah tangga membuta tuli tanpa sebarang persediaan, tanpa sebarang perbincangan. Perlunya ada usaha. Encik Fazli. Sebenarnya rezeki ini dia ada dua lah. Satu disebut sebagai rezeki khusus, satu lagi disebut sebagai rezeki umum. Rezeki umum ni dia bergantung kepada sunnatullah ataupun fitrah. Contoh, kita lapar, kita makan, kita kenyang. Kan? Kita berlapar, kita tengok makanan, kita takkan kenyang. Sebab hanya tengok, dia kena makan. Okey. Jadi, fitrahnya begitu. Bermakna sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada perkara memang kita kena usahakan. Kan? Kena usahakan. Contoh, nak perkahwinan. Bila kita nak kahwin,
tentulah kena buat persediaan. Banyak persediaan ilmu, persediaan emosi, persediaan dari segi financial khususnya. Kan kita tak nak buat majlis besar-besar, kan? Habis 30-40 ribu, selepas dia majlis terus termenung lah. Bayar hutang berapa tahun nak bayar hutang kan. Anak dah besar pun hutang tak habis bayar lagi. Hutang masa kahwin dulu kan. Jadi itu adalah sesuatu yang tak sesuai lah. Jadi maknanya memang kena ada persediaan-persediaan tertentu. Termasuklah dalam rumah tangga ni. Pada saya kalau tanya pasal bukan saja persediaan, tetapi kita juga kena ada adaptasi dalam perkahwinan. Kita kena sentiasa ada komitmen untuk lakukan perubahan. Sebab waktu kita bersedia awal dulu pun, bila dah masuk dalam perkahwinan, kadang-kadang dia punya terkejut tu luar biasa. Kan? Suami masa jumpa dulu, dia punya side seluar tu tajam betul. Maknanya kemas, orangnya rapi kan. Lepas dah kahwin, rupanya dalam rumah, luar biasa perbezaan dia. Kan? Sangat berbeza, jauh sekali kan. Tuala kat situ, kain pelekat kat bawah. Entah, macam-macam lah cerita dia kan. Mana perbezaan tu? Jadi di situ juga memerlukan komitmen kita untuk untuk menerima perbezaan tersebut. Kan? Menerima perbezaan tersebut. Dan bila bercakap pasal rezeki ni Syirah, saya kadang-kadang saya nak bawa penonton kita macam ni. Kadang-kadang kita sibuk melihat apa yang kita tak ada. Kan? Sedangkan rezeki yang kita ada terlalu banyak. Contoh, ada satu kisah, ada seorang lelaki tu datang jumpa seorang alim ni lah. Dia kata, aku ni tak ada apa-apa, aku tak ada rezeki, Allah tak bagi aku rezeki banyak. Dia tanya soalan. Orang alim dia tanya, you nak tak I beli you punya telinga pendengaran 100,000? Tak nak. Nak jual tak tangan tu? I nak 100,000. Dia bayar, sanggup bayar satu. Tak nak. Akhirnya semua anggota tak nak. Bermakna apa yang dia ada terjauh lebih banyak daripada apa yang dia risau. Sebab itu kadang-kadang, contohlah, kadang-kadang kita kahwin. Kita ada orang yang rezeki dia, duit dia banyak. Tapi anak tak ada. Kan? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun kahwin. Tak ada anak. Ada orang yang memang ada anak ramai. Tapi duit tak seberapa. Tapi anak ramai. Kan? Berbelas orang. Kalau kita terfikir macam mana 11 orang dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Tapi semua berjaya. Saya memang ada kawan macam tu. 11 orang dibesarkan oleh ibu tunggal dan semua berjaya. Wow, Masya Allah. Semua berjaya. Dapat anugerah ibu tokoh ibu. Jadi saya kata itu rezeki lah. So kadang-kadang contoh kan, kadang-kadang kita dengan pasangan baik. Kan, rezeki kita pasangan baik, ada rezeki kewangan, anak pun ada. Tapi kadang-kadang ujian kita datang daripada jiran sebelah juga. So dia boleh jadi pelbagai. Sebab tu kalau nak tengok kepada jiran dan marah kat jiran, kita tak appreciate apa yang kita ada. So sebenarnya bila sebut tentang rezeki, bermakna kita kena appreciate apa yang kita itu satu. Yang kedua, tawakal tu mesti ada. Tawakal ni bukan hanya berserah, tak. Dia mesti berusaha dulu baru berserah. Setuju. Dan betul kita harus banyak bersyukur dan kadang-kadang rezeki tu mungkin sekecil saya bangun pagi ni, pasangan saya ada di sebelah saya. Ada orang bangun pun tak ada pasangan kat sebelah mereka. Betul. Tapi saya setuju juga dengan apa yang dikongsikan oleh Ijam Azmi. Katanya, tapi kita janganlah remehkan juga rezeki berkenaan kewangan dalam perkahwinan. Banyak juga perkahwinan yang gagal akibat masalah kewangan. Setuju. Even usahawan terkenal, okey ini tidak perlu, tetapi penting juga soal kestabilan kewangan sebelum mendirikan rumah tangga. Jadi berbalik kepada apa yang Sweet kongsikan tadi. Sebelum berkahwin tu, Sweet banyak berbincang dengan suami. Adakah soal kewangan itu antara yang dibincangkan juga? Betul. Betul. Okay. Penting. Saya rasa ini penting sebab kadang-kadang seperti yang Syirah katakan, kita tak ada perbincangan itu terus berkahwin rasa macam okeylah kita together go with the flow. Susah senang sama-sama. Bila dah sampai satu point tu macam mana betul. Kalau tanya Sweet, salah seorang tu perlu bijak untuk mengendalikan kewangan. Salah seorang, baik wanita ataupun yang lelakinya lah. Kalau kita tengok konsep dari segi apa yang kita selalu tengok, of course lah suaminya yang kena mengendalikan kewangan apa semua. Tetapi ada sesetengah lelaki dia memang tak pandai. Ataupun kita tengok dari sudut kat luar, ada yang mommy's boy, yang everything maknya yang buat. Ada yang jenis yang macam masih tak tahu macam mana nak uruskan apa semua. Jadi untuk Sweet sendiri dengan Adam, memang sebelum kahwin tu dalam fasa pertunangan tu kan, masa kita nak plan untuk berkahwin, nak buat wedding apa semua, dari situ kita boleh nampak dah siapa yang jenis pandai uruskan, bahagian mana yang dia boleh, mana yang dia tak boleh. Itu pun satu rezeki, betul rezeki. Kan? Jadi boleh uruskan betul kewangan. Jadi sebelum kahwin tu, bila masing-masing dah nampak kelebihan kekurangan dari segi nak kendalikan kewangan tu, kita terus bincang. Okey sayang, lepas kahwin
macam Sweet dengan Adam, okey, kita sediakan satu bank account bersama. Okay, this is where we need to put our money. Okay, apa-apa saja anda kata salah seorang tak ada duit ke apa semua, we can use this money. So itu adalah perbincangan yang Sweet buat dengan Adam. So alhamdulillah apa yang kita orang lakukan selama 2 tahun perkahwinan ni menjadi. Itu adalah satu rezeki lah orang kata. Sebab orang kata bila kita nak plan pun belum tentu semuanya menjadi kan. Anda perlu sependapat juga. Betul. Sependapat, senang cerita sekufu lah dari segi pemikiran tu. Kalau Sweet nak buat macam ni, Adam kata tak payahlah sebab Adam punya cara tak sama dengan Sweet. So kita tak apa, kita cuba dulu. Sebab Sweet dengan Adam kita orang boleh katakan yin and yang. Yin and yang. Memang cara dia macam kungfu panda, berlainan sangat-sangat. Cara Adam tak sama langsung, cara Sweet tak sama langsung. Jadi tapi bagusnya boleh bincang kan? Boleh bincang. Boleh bincang dan cari cara yang dia persetujui bersama. Betul. Dipanggil emotional maturity juga. Betul. Dan tu juga rezeki Sweet lah sebab benda pertama Adam cakap kat Sweet yang apa-apa kita perlukan perbincangan. No matter what, sekecil-kecil perkara pun kena lakukan perbincangan. Jadi itu yang Sweet dengan Adam buatlah. Jadi benda tu menjadi. Cara Adam tak menjadi, kita buat cara Sweet. Tengok mana yang serasi untuk dua-dua. Saya suka perkongsian dua anak muda yang ada dalam rumah tangga ni. Kan orang kata banyak lagi kita nak tanya sebenarnya kepada ketiga-tiga tetamu kita. Tetapi kita tak cukup masa. Mungkin saya boleh tanya juga kepada Azam. Azam berumah tangga umur berapa? Saya 25. 25. Usia yang sangat muda saya kira. Mungkin pesanan yang ringkas daripada Azam sendiri kepada anak muda di luar sana yang mungkin nak berumah tangga tetapi mereka kena percaya bahawa rezeki itu di tangan Tuhan. Silakan Azam. Apa yang saya boleh cakap, saya pun masih baru dari dalam perkahwinan ni. Jadi kalau nak mulakan hidup baru dengan pasangan, orang kata kena cukup persediaan lah. Pertama sekali itu kan. Memang kita rasa macam perkahwinan itu indah belaka kita bayangkan kan, tapi tak semuanya. Jadi kita ada pahit getih kita kena lalui bersama. Jadi apa yang Azam cakap dekat pasangan pun sama. Kalau kita ada apa-apa masalah, kita selesaikan dengan cara baik, berbincang. Kita kalau boleh tak nak ada terasa iri hati ke apa ke kan. So komunikasi paling penting lah. Itu yang Azam rasa yang paling poin utama perkahwinan ni lah. Banyakkan berkomunikasi secara efektif. Baik. Dan Encik Fazli, mungkin sedikit daripada Encik Fazli sendiri. Saya ingat dalam perkahwinan kita kan, saya sendiri dulu kahwin pada umur 24. Saya kahwin dalam keadaan tak ada kerja. Tak bekerja. Tetapi saya percaya pada rezeki yang Allah jamin lah. Sebab setiap orang ni Allah jamin rezeki dia. Sebab itu kalau kita perasan, saya faham konsep macam ni. Saya ada rezeki saya, Allah jamin. Isteri saya ada rezeki dia, Allah jamin. Kita duduk sama-sama, maka bersatulah rezeki tersebut. Bila ada anak, maka tiga rezeki bergabung. Betul. 4 rezeki bergabung, 5 rezeki bergabung. Maka sebab itu kalau kita tengok, sepanjang kita kahwin, kita tak sedar sebenarnya kita sentiasa mengalami peningkatan dari segi hidup kita. Tanpa kita sedar. Cuma kadang-kadang, walaupun kalau kita tengok dari segi gaji lah, semakin lama bekerja gaji semakin banyak. Cuma yang menyebabkan rasa tak banyak tu kerana tak cukup tu kenapa? Kerana komitmen bertambah. Setuju. Kan? Sebenarnya dari segi keperluan kita, Allah dah jamin rezeki sentiasa cukup. Cuma bila kita tak pandai kontrol, maka komitmen meningkat seiring dengan pendapatan, maka tak rasalah peningkatan tersebut. Jadi itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang rezeki, dia macam ni. Konsep dia adalah kita usaha dulu. Kita buat dulu macam-macam. Ada rezeki, maka bertambahlah ia dengan efektifnya. Tak ada rezeki, maka dia akan mungkin tak seperti mana yang kita harapkan. Itu saja. Tapi kalau kita duduk saja tunggu, insya-Allah rezeki masuk tahun ini. Jatuh berdebu kan. Kalau usaha itu dia usaha dia dengan termenung lah. So itu sebenarnya memang perlu pada usaha dulu. Maka usaha insya-Allah kita serahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Maka biar Allah bantu kita dalam memberikan hasil. Kerja kita usaha aja. Tetapi yang menentukan hasil tetap Allah. Baik, saya suka kesimpulan yang dibuat oleh Encik Fazli. Betul, kita boleh harap rezeki itu di tangan Tuhan, tetapi kita kena ada usaha dan kita bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Baik, Encik Fazli Aziz, Azam dan juga Sweet Kesmina, terima kasih banyak-banyak bersama kami di Wanita Hari ini. Ya, terima kasih atas perkongsian dan juga untuk anda yang sudi berkongsi komen-komen anda, terima kasih kepada anda juga. Dan Syira, ada orang rezekinya pasangan mungkin pandai masak, pandai baking dan sebagainya. Awak pandai? Saya tak boleh. Boleh lah, boleh tengah belajar lah kan. Tapi apa pun selepas ini kami nak kongsikan bersama dengan anda kek mini cheese. Bestnya, jangan ke mana-mana.
Thank you guys. Terima kasih banyak. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, saya nak tarik perhatian anda semua yang meminati seni dan juga reka bentuk gaya hidup moden yang mana ketika ini sedang berlangsungnya Kuala Lumpur Design Festival yang mengetengahkan pelbagai inovasi dan juga kreativiti. Kita bersama dengan dua orang kuat kepada acara ini. Di sebelah kanan saya adalah Encik Fairuz Ramdan dan juga di sebelah kiri saya adalah Encik Faizal Hamid. Assalamualaikum, sihat kedua-duanya. Baik, kalau kita boleh mulakan dengan Encik Fairuz terlebih dahulu. Bagaimana agaknya Encik Fairuz melihat industri fashion ini telah berkembang terutamanya dari sudut sustainability dan juga beretika? Industri tempatan actually masih lagi mentah dan dalam fasa yang awal dalam sustainability program, sustainability ecosystem. Tapi khususnya dalam fashion, kita masih lagi menjalankan uji kaji, research dan pelbagai inisiatif telah dijalankan untuk pengembangan fashion, sustainability tempatan. Ya. Kalau kita boleh lebih cakap mengenai teknologi, perkembangan teknologi dari semasa ke semasa, agaknya bagaimana peranan teknologi ketika ini dapat membantu dari sudut reka bentuk fashion dan sebagainya? Memang banyak membantu teknologi. Kalau dulu zaman saya masih di universiti, kita banyak menggunakan kaedah manual. Tapi hari ini dengan teknologi dapat dalam industri dia dapat memudahkan perjalanan pembuatan pakaian tu secara lebih efisien. Dan kalau kita dapat lihat juga sebenarnya fashion ini berkembang selari dengan fasa kehidupan manusia. Bagaimana agaknya fashion boleh berkembang selari dengan perubahan identiti seseorang itu, Encik Faizal? Maksudnya lah macam ni, fashion tu sangat dinamik di mana dia boleh berubah dan mengikut perkembangan bagaimana cita rasa individu itu berubah. Contohnya identiti fashion mereka lah. So maksudnya contohnya seorang individu tu kan, mereka selalunya bergaya mengikut perubahan waktu, contohnya perubahan kerjaya, perubahan gaya hidup dan juga persekitaran yang baru contohnya. Selalunya mereka akan berubah mengikut itu. So fashion akan selari dengan perubahan cita rasa gaya si pemakainya tu, because kerana fashion tu adalah merupakan luahan rasa si pemakainya. Dia merupakan ekspresi diri mereka. Kita bercakap tentang fashion ini kan, Encik Faizal, bagaimana agaknya fashion ini boleh mempengaruhi identiti individu? Okey, contohnya fashion tu something yang subjektif, very universal. Okey, fashion sekarang dia memberikan peluang untuk individu bereksperimentasi dengan gaya yang pelbagai. So maksudnya dia memberi ruang untuk mereka mengekspresikan diri mereka untuk memperlihatkan aspek personality dan juga nilai-nilai mereka. Baik, dan juga Encik Fairuz, mungkin terakhir sekali, kalau kita dapat lihat gabungan antara fashion tradisional dan juga fashion modern ketika ini, bagaimana agaknya Encik Fairuz melihat hubungan antara dua ni, bagaimana ia berkembang dalam industri kita? Okey. Dia berkembang. Sekarang ni kita nampak generasi yang lama dengan generasi yang baru. Generasi lama mengekalkan warisan yang lama, generasi baru dengan interpretasi mereka yang baru. Jadi di situ tak ada salah dan betul, cuma is a spark of ideas. So dalam spark of ideas ni kita akan nampak benda yang decent ataupun indecent, mana yang boleh diterima oleh pengguna, mana yang tidak boleh diterima oleh pengguna. So in the future dia akan refine, lebih refine lagi, adaptation of the old tradition to the new generation. Baik, dan saya kira dalam apa sahaja bidang ataupun industri yang kita ceburi, pasti ada cabaran yang tertentu. Mungkin bagi Encik Faizal sendirilah kan, apa agaknya cabaran yang mungkin dihadapi oleh seseorang dalam kita mencari identiti diri kita? Okey, selalunya dia berkait rapat dengan tekanan sosial, di mana individu tu mendapat tekanan daripada trend yang berubah terlalu cepat kan. Kita baru berfashion yang macam ni, dah trend yang lain. So dia macam mana dia nak mendapat gaya dia yang sebenar. Dan satu lagi ialah kekangan ekonomi, sosio budaya dan juga kurangnya
representation dalam industri fashion itu sendiri, di mana mereka tidak melihat diri mereka macam tu kan, contohnya kan. So in a way itu yang membuatkan mereka ataupun membataskan mereka daripada berfashion ataupun meneroka dan mengekspresi fashion yang kena dengan jiwa mereka. Baik, Encik Faizal dan juga Encik Fairuz, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Dan kepada anda semua, jangan lupa temu janji kita di sini, yang mana acara ini akan berlangsung di beberapa lokasi terpilih. Wow, dan ya betul, saya setuju, fashion itu sangat luas dan dinamik, dan banyak yang dibincangkan sekarang ini adalah sustainable fashion. Jadi itu dia sedikit perkongsian berkaitan dengan Kuala Lumpur Design Festival buat anda. Dan sekarang kita bersama dengan dua orang tetamu yang akan berkongsi demo kek mini cheese. Kita bersama dengan Puan Sheila dan juga Puan Hanani. Okey, yang tadi dia dah kata jangan tanya banyak soalan kat saya. Kita banyak tanyakan soalan kat dia. Okey, baik. Kek mini cheese, apa yang menarik perhatian saya bila saya tengok, tadi saya dah cakap kat Puan Sheila sebenarnya, nampak macam kuih apa? Kuih apam. Kan bentuknya. Bentuk dia. Nampak biasanya kita letak kelapa kat atas. Okay. Tapi adakah ini pengolahan menggunakan acuan yang sama? Ya, tapi ini bukan apam lah. Okey. Yang ini kek memang dia punya bajuhan kek. Okey. So kita olah dia, kalau kita kecil apam ni kita letak kelapa kan. So, sekarang kita letak cheese di atas tu. Okey, mana dapat idea? Okay, kita tanya Hanani pula. Mana dapat ideanya nak benda? Okey, sambil-sambil tu mungkin Puan boleh nak bancu ke apa ke kan. Hanani, mana dapat ideanya? Idea dia daripada dia. Oh, idea dia daripada Puan Sheila. Sebab saya tak suka nak makan kelapa tu kan. So saya suka yang ada cheese. So saya olahlah dia. Kita buat lagi pun senang. Anak-anak boleh makan sekali je. So tak ada tumpah-tumpah ke apa ke kan. Okey, dan bahan-bahannya seperti kek yang kita biasa buat je. Okey, gula, telur, buttermilk, minyak, air. Lepas tu tepung lah dia punya bahan yang utama dia kan. Okey, baik. Tapi bagi tekstur kek ni, adakah ianya berbeza ke macam mana? Sebab kek ni dia lembut kan? Dia akan lebih moist. Dia lembut. Actually dalam tu ada filling dalam dia. Oh ya ke? Atas tu memang cheese tapi di dalam tu ada filling. Okey, baik. Dan saya lihat ada macam-macam flavor sebab warnanya pun berbeza-beza. Yang pasti ada red velvet. Yang ni kita buat red velvet. Okey, red velvet. Dia ada banana biscuit. Banana biscuit. Lepas tu dia ada pandan dan coklat. Coklat. Okey, kalau pandan tu macam mana nak buat sebenarnya? Apakah yang menjadikannya pewarna, mungkin hijau ataupun jus pandan? Kita pakai daun pandan yang kita blender tu, kita ambil air dia dan kita juga guna dia punya imalku, perasa dia. Okey, baik. Okey, maksudnya segala bahan dicampurkan semua, lepas tu kita just tak payah guna mixer ke apa? Tak payah, dia pakai tangan je. Pakai tangan je. So kita sebatikan dia sahaja. Okey, siapa di sini suka warna pink? Sebab ini pun pink, ini pun pink, dalam ni pun pink. Puan Sheila ke? Tak. Sebenarnya anak saya yang suka. Okey. Jadi saya ambil lah apa yang warna anak saya suka, jadikan dia punya ni lah main dia. Okey, bila dah jadi mak-mak ni pilihan diberikan kepada anak. Ya, okey, baik. Selepas tu bancuhan ataupun dah siap macam ni, batter tu. Dah sebati macam ni, kita terus masukkan dalam piping bag. Okey. Oh, kena masuk piping bag dulu. Sebab kita senang nak letakkan dalam acuan dia. So acuan ni kita dah sapu dulu dengan minyak supaya dia tak melekat lah. Bila kita nak keluarkan dia nanti. Okey. Baik, dan apa yang menariknya juga adalah ini sangat mudah. Tak perlu kita gunakan oven. Kita boleh kukus. Ya, dia pakai kukus sahaja. Kukus pun tak lama. Okey. Dalam 10 ke 15 minit sahaja. Okey, sekarang ni dah tuang batter tu. Cheese kat dalam tu bila nak letak? Lepas dia dah masak nanti. Okey. Kita keluarkan yang dah kukus ni. Mungkin Puan boleh tunjukkan. Boleh. Sebabnya saya curious juga macam mana nak letakkan cheese kat dalam. Dia punya yang dah masak lah. Okey. Lepas tu kita just ada dua flavor. Yang ni dia punya dia punya filling. Okey. Filling dia bukan cheese. Tak, filling dia coklat hazelnut. Okey. Lepas tu kita akan pipekan dia di dalam. Okey. Sekarang saya dah dapat gambaran dah apa yang dimaksudkan dengan dekat dalam tu ada filling. Sebab kalau yang dekat display ni tak nampak. Dan kita tambahkan topping cheese dia di atas. Okey. Baik. Saya rasa saya nak cuba buat satu. Sambil-sambil saya cuba tu, apa kata kita berhenti berehat seketika. Sekembali ni nanti saya tunjukkan yang saya dah siapkan. Okey? Jangan ke mana-mana.
Boleh je, tak apa. Saya cuba satu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, seperti yang dijanjikan tadi, ini dia yang saya dah siapkan. Saya cuba jadi artistik, tapi art saya tak jadi sangat. Jadi ini yang Puan Sheila siapkan, yang ini yang saya siapkan. Okey, cheese dia banyak sikit. Ni bab yang mungkin ramai dalam kalangan anda suka. Bab mencuba ni, tetapi bab takkan cuba ni saya kena ada. Rakan saya pun nak mencubanya juga. Okey, tadi ini Sugi buat. Ini namanya art berat ni Sugi. Saya rasa yang Sugi punyalah. Okey. Saya nak juga rasa air tangan Sugi. Tapi sebenarnya Puan Sheila yang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Okey, mungkin penonton-penonton nak tengok apa lagi yang ada ataupun kat mana mereka boleh order, ke mana mereka boleh pergi? Untuk yang nak order, boleh lawati saya punya media sosial, Instagram, Chocolicious by Sheila. Okey, baik. Dan kalau nak memberikan tempahan, boleh sahaja. Boleh. Saya memang ambil tempahan untuk any occasion lah. Okey, awal berapa hari tu untuk kita tempah? Kalau macam ni, kena 2 hari sebelum. 2 hari. Macam mana tu? Macam art berat ni? Ya, art berat. Art berat yang lama. Dia lebih lama, makan masa. Ya, okey, apa pun. Terima kasih banyak-banyak Puan Sheila dan juga Puan Hanani. Dan mungkin ini juga boleh anda jadikan aktiviti ataupun inspirasi untuk hujung minggu ini. Betul. Baking bersama dengan anak-anak. Kalau panas sangat tak nak keluar, rasa macam nak makan kek ke kan. Dan juga kalau anda ada nak buat sebarang sambutan hari jadi ke sambutan anniversary dan sebagainya, mungkin ini juga adalah antara manisan yang boleh kita letakkan di atas meja dessert tu kan. Best kan? Best. Lepas tu bila kita film je, kita ambil video, kita buat konten, best. Itu konten yang sangat bermanfaat saya rasa. Kita memori kita, kita buat editnya dan jadikannya cantik, kita upload di Instagram ke TikTok, sangat-sangat bermanfaat. Tetapi ada juga orang yang jadikan benda-benda yang tak bermanfaat lah jadi konten ni. Semua benda nak jadi konten. Semua benda nak jadi konten. Itu yang kita nak akan kongsikan kepada anda Isnin nanti. Semua benda nak jadi konten. Terutamanya bila kita nak sentuh isu yang sensitif ataupun isu yang mengaibkan dan sebagainya. Itu temujanji kita pada hari Isnin nanti. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kalian berdua. Selamat berhujung minggu. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri anda. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Nak rasa lagi? Nak makan lagi ke? Boleh ke makan lagi ni? Sedap. Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah, kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu.